Ketika aku uji engkau dengan harta kekayaan, aku uji engkau dengan kesihatan, aku uji engkau begitu dan begini, jauh mana kita telah berjaya ataupun gagal di dalam ujian ini. Ya, banyak sebenarnya saya hanya sekadar menyebut apa yang terlintas. Tepat terlintas dalam pikiran saya. Kan tapi itu pun dah terbaik untuk mukadimah kita pagi ini, Cik Azham. Dan mungkin ada antara kita yang sedang mendengar ataupun menonton pagi ni tengah berkira-kira apa agaknya berapa banyak bajet yang tinggal ni nak menampung isi keluarga dalam kita menghadapi PKP dan COVID-19 ni ya. Dalam kita di samping sabar itu kita kena bersyukur. Kita lupa untuk bersyukur selama ini. Kalau kita lihat keadaan kita, cuba kita bandingkan diri kita dengan keadaan mereka yang lebih teruk. Betul. Kita sekarang ni kita mengeluh hanya semata-mata kerana kita tak boleh nak ke mana-mana. Kita terpaksa duduk di rumah. Kita bayangkan keadaan mereka yang tak ada rumah pun untuk duduk. Yang duduk di dalam kotak, duduk di kaki lima. Ya, baik. Kita gantung kejap persoalan ini sekarang ni. Nanti kita sambung untuk pusingan berikutnya, Cik Azham. Macam mana kita nak tengok dari sudut pandang ataupun sisi positif bila Cik Azham sebut tentang syukur dan berfikir pasal orang lain tu, macam mana kita nak tengok positif dalam mencari ibrah di sebalik wabak yang sedang kita hadapi saat ini. Kita berehat kejap, Cik Azham ya. Ya. Baik, insya-Allah. Dan sahabat-sahabat juga boleh kongsikan pandangan dan komen anda di WhatsApp kita 0112900404. Apakah agaknya ibrah dan pengajaran terbesar daripada wabak yang sedang kita lalui dan hadapi saat ini? Ya, betul. Nanti kita akan bacakan komen-komen anda. Juga anda boleh komen di Facebook kami IKIM FM, dan jangan lupa untuk sharekan video ini supaya kita sama-sama lebih dapat banyak pengajaran dan juga pembelajaran untuk majlis ilmu kita pada pagi ini ya. Tonton di Facebook IKIM FM. Berehat seketika dengarkan Pak Opik dengan lagunya Rapuh. Hanya di Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Euphoria Islami. Suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. 1000 mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta.
Namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu. Namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Detik waktu terus berlalu, semua berakhir padamu. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bermula 13 April 2020, luangkan masa anda semasa Perintah Kawalan Pergerakan pagi kita hari ini bercerita tentang ibrah daripada wabak. Kita bersama dengan yang berusaha Encik Muhammad Asham Ahmad yang merupakan fellow kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik di IKIM. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Cik Asham yang masih lagi bersama kita di talian. Kita nak baca sikit komen-komen sahabat kita, boleh Cik Asham daripada menerusi WhatsApp kita. Macam Puan Azwana dari Pontian katanya, ibrah terbesar untuk kita lebih bersatu hati, tolong-menolong, mengeratkan silaturahim dan insya-Allah lebih bertakwa menerima semua ni atas kehendaknya. Dan satu lagi sahabat kita Puan Syariza katanya sabar sebab setiap ujian yang Allah bagi pasti ada hikmah yang Allah nak bagi di sebalik tu. Bersyukur sebab sebelum PKP ni kerja balik pagi, pergi kerja balik pergi kerja pagi, balik malam, kerja petang, balik pagi, tak sempat nak jumpa keluarga. Jadi ini mungkin asbab terbaik untuk kita bersama keluarga. Cik Asham, itu antara kesyukuran lah yang positif Ya, okey. Jadi mungkin juga Cik Asham boleh kongsikan juga mungkin apa perkara-perkara yang boleh kita lihat dari sudut positif ketika wabak ini. Mungkin ada perkara-perkara yang mungkin masyarakat kita terlepas pandang. Mungkin mereka hanya memandang dari sudut negatif saja, dari sudut terjejasnya ekonomi. Lepas tu pula mungkin kita tak dapat nak keluar, nak bebas sana sini. Mungkin apa dari sudut perkara positif yang kita boleh pandang daripada pengajaran daripada ibrah daripada wabak ini, Cik Asham? Ya. Okay, terima kasih Azwan dan Fian. Kembali. Kalau kita dengar daripada komen yang dibacakan tadi, Alhamdulillah kita dengar komen-komen yang sangat positif. Mereka melihat
COVID itu daripada sudut yang positif. Ya. Itulah yang dikehendaki oleh agama. Kita tidak melihat apa yang berlaku ini dari sudut yang negatif. Bahkan kita sentiasa positif. Itu sifat kita orang Islam. Islam mengajar kita sentiasa positif. Kerana apa? Kerana segala-galanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia datang daripada kehendak Allah Taala dan kita yakin semua itu, maka tidak ada benda yang negatif. Semuanya positif. Semuanya baik saja. Cuma kita mungkin tak nampak apa yang berlaku pada masa ini. Tapi ada hikmahnya. Tetapi Pian dan Hazwan mungkin baca Sungai Kelang sekarang ni sudah bersih kan? Tengok berapa hari baru. Dan kita baca berita di seluruh dunia, sungai-sungai yang sebelum ini kotor di Itali, terusan-terusan sebelum ni keruk, jadi jernih. Langit yang sebelum ni berjerebu, terang. Panjaran Himalaya dapat dilihat daripada jarak yang jauh. Betul. Hanya sebelum ini kotor. Ya. Debu dengan asapnya, dengan berbagai-bagai bentuk pencemaran. Mungkin ini adalah caranya, ada orang mengatakan ini adalah cara semula jadi. Alam ini nak berehat. Alam ini nak menegur perbuatan manusia, yang selama ini telah begitu rakus memperlakukan alam mula jadi ini dengan sesuka hatinya, sehingga kita berada pada tahap krisis. Kita berhadapan dengan krisis alam sekitar yang begitu teruk di seluruh dunia. Jadi apabila manusia disekat daripada beraktiviti dalam masa beberapa minggu saja, mungkin sebulan, 2 bulan, kita dapat melihat kesannya. Ya, betul. Bagaimana sungai-sungai mula pulih, airnya mula kelihatan jernih dan bersih. Maknanya apa? Maknanya selama ini berapa banyak orang yang membuang sisa-sisa kilang yang haram ke dalam sungai, dan kita semua menanggung akibat. Sekarang kita lihat betapa inilah sebenarnya yang berlaku. Kita yang menjadi punca kepada kerosakan. Itu Quran sebut, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah zahir, telah nyata, telah timbul fasad, kerosakan. Di lautan, di daratan dan juga di lautan, kerana perbuatan manusia, kerana tangan manusia. Dan COVID ini pun mengikut pakar-pakar adalah berpunca daripada perbuatan manusia juga. Ada yang menyatakan daripada makanan. Mungkin ini masih dikaji lagi. Tapi ada yang berkata ini berpunca daripada virus yang berpunca pada haiwan. Asalnya virus daripada haiwan, tapi bila manusia makan haiwan itu, maka virus itu yang mungkin tidak berbahaya kepada haiwan berkenaan, tetapi dia berbahaya kepada manusia. Tetapi kerana perbuatan sesetengah manusia ini, bila virus itu mula berjangkit sesama manusia, maka dia tidak terkawal lagi. Walaupun pada asalnya daripada haiwan. Sebab itu pentingnya di dalam Islam itu kita hidup berpandukan syariat. Ditentukan apa yang halal, apa yang haram. Dan pastinya apa yang diharamkan itu adalah kerana padanya ada mudarat. Allah tidak saja-saja nak mengharamkan kita daripada makan sesuatu, minum sesuatu. Hanya semata-mata kerana nak mengharamkan. Tak boleh. Allah Ta'ala mengharamkan kita buat sesuatu kerana perbuatan itu adalah merupakan perbuatan yang memudaratkan kepada kita. Kerana Allah Ta'ala itu amat kasih dan penyayang sifat. Dia sangat kasih kepada kita, lebih kepada ibu kita mengasihi kita. Betul. Jadi dengan sebab itu, maka dia menggariskan kepada kita syariat. Apa yang patut kita buat, apa yang patut kita tinggalkan, supaya terjaga maslahah kita. Terjaga nyawa kita. Terjaga maruah kita. Terjaga harta benda kita. Semua itu adalah
perkara-perkara yang telah digariskan oleh syariat demi untuk menjaga kebaikan kita semua. Jadi apa yang berlaku daripada COVID ini adalah merupakan teguran. Adalah merupakan peringatan kepada kita semua supaya kembali menginsafi ketelanjuran kita selama ini. Mungkin Tian dan Azwan ingat lagu seorang penyanyi Indonesia, J.A.D. Ya, berita untuk yang kawan. dia sebut tentang mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Okey. Ataupun alam pun mulai enggan berbicara dengan kita. Dengan sebabkan sifat kita, perbuatan kita sendiri. Jadi ini masa untuk kita bermuhasabah. Yang positifnya apabila kita bermuhasabah, bukan kita mengeluh. Kita bermuhasabah melihat di mana kekurangan-kekurangan kita, di mana kesilapan-kesilapan kita. Apa yang telah kita terlepas pandang sebelum ini. Mungkin sebelum ini kita terlepas pandang tentang pentingnya kehidupan keluarga. Kita sibuk dengan kerja dan tugas kita. Pada masa inilah kita lihat bapa bersama dengan anak dan isterinya. Pada masa inilah mungkin seorang bapa itu mula terfikir berapa banyak dia telah abaikan tanggungjawab dia terhadap anak-anaknya. Tak pernah pun dia ajar anak dia mengaji. Ini masanya jadi pada masa ini dia tak ada alasan untuk kata ayah sibuk. Tak pernah dia membimbing anak dia bersembahyang berjemaah bersama. Bahkan dia takut pun nak jadi imam. Dia malu nak jadi imam kerana kurang itu, kurang ini. Patutnya pada masa ini kita sedar betapa kita nak jadi imam sembahyang jemaah pun tak confident. Tak erti. Maknanya betapa sedikitnya ilmu yang kita ada, betapa tidak cukupnya apa yang kita ada, sehingga kita tidak mampu membimbing keluarga kita. Sedangkan yang kita risaukan selama ini hanyalah takut kita tak boleh sediakan makan minum untuk anak isteri kita. Itu kita perlu sediakan, tetapi mereka bukan hanya perlukan makanan dan minuman dan pakaian, tetapi yang lebih penting daripada itu mereka perlukan bimbingan. Mereka perlukan tunjuk ajar, mereka perlukan nasihat yang baik. Mereka perlukan agama. Ya, betul. Jadi pada masa ini mungkin bagi mereka yang mengambil pengajaran, bagi mereka yang baru muhasabah, ini adalah masa untuk kita melihat apa yang selama ini kita telah lalai. Terlepas pandang. Kita terlepas pandang. Kerana terlalu sibuk dengan apa dunia yang kita hadapi itu. Ini sekarang masa untuk kita berfikir. Kita ada dalam 2 minggu lagi insya-Allah. Dan kita akan berhadapan dengan Ramadan. Kita lihat juga dari segi agama. Lihat apa yang berlaku akibat daripada kecuaian kita, akibat daripada kesilapan kita. Kita nak mengerjakan amal ibadat pun terganggu. Kan? Kita nak berpuasa pun sekarang ni susah. Nak mengerjakan sembahyang pun susah. Jadi kita lihat berapa banyak nikmat yang selama ni kita ada yang kita telah cuaikan. Kita tidak sedar. Baru sekarang bila berlaku begini, barulah kita terasa apa yang kita selama ini kita tidak syukuri. Jadi itu adalah antara beberapa perkara yang positif. Positif ni dengan syarat kita berfikir. Ya, betul. Dengan syarat kita berfikir, kita bermuhasabah, kita mengambil keinsafan, dia akan jadi positif. Kalau kita tidak berfikir, apa saja yang berlaku sekalipun tidak akan memberikan apa-apa pengajaran kepada dia, tidak memberikan ibrah. Baik. Betul. Terima kasih Cik Hasan atas gambaran tersebut. Mungkin pagi ni ramai yang diketuk pintu hatinya supaya dapat duduk sekejap, bermuhasabah, mungkin buat senarai semak kembali Cik Azam daripada apa yang kita dah terlepas pandang, tambah-tambah lagi kalau ia melibatkan tanggungjawab kita untuk isi rumah kita, ahli keluarga kita, kepada alam sekitar, kepada jiran, kepada negara. Masya Allah. Itu yang Pak Abid Jia disebutkan tu, tanyalah pada rumput yang bergoyang. Ya. Nanti tahulah jawapannya macam mana. Tanya tu maknanya apa yang telah kau buat selama ini. Tapi kita belum terlambat sebenarnya. Betul. Belum terlambat. Sebab itu Allah Ta'ala itu
dia berikan kepada kita COVID itu dengan rahmatnya. Itu kita katakan positif. Ada rahmat di situ. Kita orang Islam tidak melihat ini sebagai sesuatu yang negatif. Hanya Allah Ta'ala nak menegur. Macam bapa atau mak pulas telinga anak lah. Bukan dia nak cederakan anak dia. Bukan nak cabut telinga tu. Tapi supaya dia tersedar daripada kesilapannya. Ya. Juga saya macam tertarik juga bila Cik Azam cakap tentang tak lama lagi kita nak masuk Ramadan. Kita saban tahun Cik Azam, kita sering bila disebut je masuk bulan Ramadan, sering diingatkan tentang jangan membazir. Dan pastinya ini merupakan satu pengajaran yang terbaik untuk kita supaya kita sentiasa muhasabah apa telah pun kita lakukan selama ini Cik Azam. Ya. Dan COVID ini mengajar kepada kita bahawasanya keperluan kita hanya asas. Betul. Keperluan kita adalah makan, minum yang sederhana, pakaian yang sederhana. Yang lebih daripada itu adalah merupakan nafsu saja. Ya. Dan kita boleh gunakan lebihan itu untuk membantu mereka yang memerlukan. Kalau tidak berlakunya COVID ni mungkin kita lalai dengan diri kita saja. Kita hanya fikirkan tentang diri kita saja. Kita tak fikir tentang orang. Alhamdulillah kita lihat dengan COVID ini maka sifat pemurah itu semakin nyata. Mungkin dan semakin cakna, mengambil berat kepada kesusahan orang lain. Itu adalah merupakan sifat-sifat yang baik yang sepatutnya kita galakkan. Ya. Baik, insya-Allah. Dan Encik Farid Jaafar di Facebook kita pun turut melihat sisi positif pada beliau. Katanya nak tumpu pada bacaan, nak buka ruang berbincang dengan keluarga dan beribadah. Kan? Ini juga ruang berfikir yang lebih tenang sebab tak terkejar-kejar dengan urusan kerja, pengurusan pejabat yang tidak berkesudahan katanya. Maknanya bila dalam tempoh PKP ni banyak hikmah dia Cik Azam. Ya, alhamdulillah. Cuma ada satu lagi sisi ataupun satu lagi ada juga golongan yang tidak patuh, yang apatah lagi menentang. Sebab ini yang turut digambarkan dalam surah Al-Hasyr ayat yang kedua. Digambarkan ada yang tak patuh, yang nak menentang syariat ataupun satu-satu ketetapan ni. Dia ingat apa yang dia ada tu cukup untuk berhadapan dengan sesuatu ujian. Macam contoh sekarang ni dalam COVID-19. Ada yang degil dan sebagainya Cik Azam ya. Dan di situ dilihatkan Allah akan turunkan satu ujian ni dari sisi yang tidak disangka-sangka. Dan kemudian kat situlah mereka akan terkejut. Dan di situ dia akan disebutkan golongan ulil absar yang melihat dengan mata ataupun melihat ini akan insaf dan juga sedar akan apa yang Allah turunkan itu banyak hikmahnya. Macam mana pandangan Cik Azam tentang mereka yang mungkin masih lagi kurang bersetuju, nak duk menentang dan juga tak patuh ni? Ya, di antara perkara-perkara yang berlaku pada peringkat awal wabak ini adalah golongan yang menggunakan hujah-hujah agama untuk menentang langkah-langkah yang dibuat oleh kerajaan demi menyekat penularan virus ini. Kerana mereka ini sebenarnya jahil, tidak tahu masalah yang sebenar. Jadi mereka menyangka kerajaan suka-suka sahaja nak menutup masjid, nak menghalang orang ramai daripada mengerjakan sembahyang Jumaat. Ada yang kata ini adalah merupakan bala daripada Allah Ta'ala kerana kita tidak takut kepada Allah. Jadi kami semua ini hanya takut kepada Allah, kita tak takut kepada corona. Kalau di Indonesia kita baca berita, ada yang memecahkan pagar masjid kerana dihalang daripada solat jamaah, sembahyang berjemaah. Kerana mereka tidak sedar masalah yang sedang dihadapi itu, dan mereka tidak patuh kepada ulul amr. Mereka fikir agama itu hanyalah amal ibadat yang dikerjakan secara khusus, dan mereka tidak peduli bahawasanya mereka juga ada tanggungjawab terhadap masyarakat. Yang juga sebahagian daripada agama. Kita mesti bertanggungjawab, dan yang menjaga masalah masyarakat ini adalah kerajaan. Kita lantik kerajaan supaya mereka boleh menjaga masalah kita semua. Dan kerajaan melihat masalahnya adalah untuk memastikan jangkitan itu tidak berebat. Kerana jangkitan ini boleh berjangkit
dengan melalui majlis beramai-ramai yang duduk dekat-dekat, bersentuhan. Jadi itu semua diketahui oleh pakarnya, ahli-ahlinya, para doktor. Kita kena berikan keyakinan, amanah kepada mereka. Betul. Jadi ini yang sepatutnya kita dengar, kita patuhi. Bukan sesetengah pendakwah ustaz-ustaz yang tak berapa cermat di dalam mengeluarkan pendapat, sehingga menyebabkan masyarakat jadi keliru. Masyarakat fikir kita hanya taat kepada Allah, kita tak nak taat kepada pemerintah, tak nak taat pada kerajaan, dan akibatnya kerana perbuatan mereka itu, maka penyakit ini telah merebak. Dan adakah mereka ini sanggup bertanggungjawab di hadapan Allah kerana perbuatan mereka? Adakah mereka sangka Allah Ta'ala tidak akan mempersoalkan mereka? Berapa ramai doktor-doktor yang mati kerana dijangkiti. Ada doktor yang mati kerana dijangkiti oleh sakit yang berbohong. Dia tak cakap dia ada pergi tempat itu, tempat ini. Dan akibatnya doktor tu dijangkiti, dia balik rumah, isteri dia pun kena, anak dia pun kena. Kan? Hanya semata-mata kerana ada orang yang tertentu yang memandang soalan ini seolah-olah dia perkara yang remeh-temeh saja. Dan akibat daripada kejahilan mereka dan sikap degil mereka itu, maka mudarat yang besar telah menimpa masyarakat. Mereka kena ingat, mereka juga akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Ini adalah ujian kepada mereka. Tetapi mereka telah gagal dalam ujian itu kerana mereka berdegil. Kerana mereka tidak mematuhi bahkan perintah supaya dikurung, diasingkan orang-orang yang sakit itu adalah merupakan perintah agama sendiri. Islam itulah yang mengajarkan semua ini. Hadis Nabi menyebut tentang perkara ini. Orang yang sakit pada masa wabak tak boleh keluar daripada kawasan dia. Dan orang yang daripada kawasan luar tak boleh masuk ke tempat itu. Inilah yang kita fahami sebagai kuarantin. Tetapi hadis Nabi sudah menyebutkan ini 1400 tahun dahulu. Pada masa orang belum faham lagi apa itu virus, apa itu jangkitan. Sudah dinyatakan. Jadi bagaimana ada orang yang boleh nak menggunakan hujah agama kononnya, sedangkan mereka tidak sedar, tidak faham, tidak ada ilmu bahawasanya agama lah yang menyuruh kita supaya mengasingkan orang yang sakit. Yang dibimbangi boleh menjangkitkan penyakit itu kepada orang lain. Ini daripada agama sendiri. Jadi mereka perlu sedar memelihara nyawa itu lebih penting daripada sembahyang berjemaah. Kita bukannya tak boleh sembahyang walaupun seorang. Kita boleh bersembahyang dengan sendirian. Kalau tidak sembahyang jemaah pun kita boleh sembahyang zuhur. Itu ada gantinya. Akan tetapi nyawa kita tak boleh nak ganti. Itu memelihara nyawa itu adalah lebih utama. Hatta kalau sekiranya kalau kita nak pergi sembahyang jemaat, ada orang lemah, orang tengah terkapai-kapai, lemas, takkan kata nantilah saya nak pergi sembahyang jemaat dulu, balik nanti saya kata. Tak boleh, haram pada masa itu untuk dia pergi sembahyang jemaat. Wajib dia kena pergi selamatkan nyawa orang itu dulu. Betul. Bukan kita boleh tangguh-tangguh. Kalau dia terlepas sembahyang jemaat pun tak apa. Sebab nak menyelamatkan nyawa orang yang sedang kelemahan. Mengelakkan kemudaratan juga. Mengelakkan kemudaratan. Kita bila kita gunakan hujah agama untuk menyebarkan kemudaratan. Apa yang berlaku? Ini akan memberikan fitnah kepada agama. Nama yang buruk kepada agama. Itu wabak yang nanti lebih menyakitkan. Ya. Kemudian nanti orang akan kata, inilah Islam begini, ini Islam begitu, Islam begini. Tidak cukup dengan berbagai-bagai tuduhan yang mengaitkan Islam dengan keganasan. Ini yang mengaitkan Islam juga dengan perangai-perangai yang sebenarnya tak cerdik. Perangai-perangai tidak cerdik, degil, sifat degil, melulu. Ini bukan daripada Islam. Tetapi daripada golongan-golongan yang tak cukup ilmu. Yang mempunyai semangat
semangat sahaja kuat untuk mengamalkan agama, akan tetapi ilmu dan kefahamannya amat lemah. Inilah yang menyebabkan terjadinya perkara sedemikian. Baik. InsyaAllah. Itulah juga yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hasyr yang kita sedang bincangkan juga ni, Cik Asam. Ya, di hujung tu Allah sebutkan fa'tabiru ya ulil absar. Maka insaflah dan ambillah pelajaran daripada peristiwa itu, wahai mereka yang orang yang berakal fikiran serta yang celik mata hatinya. Jadi mungkin di hujung ni juga Cik Asam, sebagai insya-Allah insan hamba Allah yang berakal fikiran, ada akal dan celik mata hatinya, macam mana kita nak sama-sama dan bersatu hati juga ni untuk belajar dan bermuhasabah daripada peristiwa yang sedang kita lalui saat ini menerusi wabak COVID-19, Cik Asam. Ya. Wabak COVID-19 yang sedang melanda kita ini adalah merupakan satu ujian. Jadi kita semua kena insaf tentang ujian ini. Dan kita hendaklah banyak berfikir pada masa ini, mencari kembali kepada Allah, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi. Inilah peluang untuk kita lakukan banyak perkara yang selama ini kita tak mampu buat. Kerana kesibukan kita. Ambillah peluang ini untuk kita kembali mencari ilmu, mencari kefahaman. Itu penting. Kalau kita tidak ada ilmu dan tidak ada kefahaman, macam mana kita nak boleh mentafsirkan keadaan kita? Kan kita kena ada ilmu baru kita boleh mentafsirkan kenapa jadi begini, apa hikmah, apa kebijaksanaan Allah Ta'ala buat begini. Jadi kita kenal ke Allah Ta'ala itu siapa. Kalau kita tak kenal Allah Ta'ala itu siapa, apa sifat-sifatnya, bagaimana Allah Ta'ala itu kelakuan dan perbuatannya kepada hamba-Nya. Jadi macam mana kita nak mentafsirkan hal keadaan kita ini? Mungkin kita akan memberikan tafsiran-tafsiran yang salah. Sebab itu, ilmu itu adalah merupakan asasnya. Ilmu dan kefahaman itu adalah merupakan asasnya. Hatta dalam beribadat sekalipun, kalau tidak dipandukan oleh ilmu, maka ibadat itu bukan saja akan sia-sia, bahkan dia akan membawa kepada perkara-perkara yang tidak dikendaki. Berapa banyak orang yang memberikan alasan ibadat, tetapi kerana perbuatan mereka itulah, mereka sebenarnya telah menimbulkan mudarat kepada masyarakat. Menjangkitkan orang pada penyakit. Kenapa? Bukan kerana ibadat itu sendiri, tapi kerana manusia itu yang tidak cukup ilmu, tidak cukup kefahaman. Maka mereka tidak mendapat kebaikan daripada amalan mereka. Sebaliknya, amalan mereka itu mendatangkan mudarat dan juga keburukan kepada orang dan menimbulkan fitnah. Jadi, ini semua adalah pengajaran kepada kita. Untuk kita mengelakkan diri kita daripada termasuk dalam golongan-golongan yang seumpama itu. Lihat di mana kekurangan dan kesilapan kita supaya kita dapat perbaiki diri kita. Supaya perkara yang sama tidak lagi berulang. Jangan kita merasa alpa. Mungkin negara kita pada setakat ini, Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kepada kita berjaya mengekang. Belum betul-betul mengatasi, tapi berjaya mengekang. Kita tidaklah teruk keadaan di negara-negara Eropah. Bahkan China juga. Tapi kalau sekiranya kita masih lagi mempunyai sifat dan sikap yang sama, tidak mustahil sesuatu yang lain akan berlaku dan lebih buruk lagi. Jadi apa yang berlaku ini adalah amaran kepada kita. Dia bukannya penamat lepasnya tak akan berlaku lagi. Kalau kita lalai, kalau kita alfa, mungkin sesuatu yang lebih buruk daripada ini mungkin boleh berlaku. Wal'iyahzubillah. Baik, insya-Allah. Jadi sekarang inilah kita belajar betul-betul, ambil pengajaran dan ibrah yang terbaik daripada apa yang sedang kita lalui. Moga-moga dapat kita tempuh bersama insya-Allah, Cik Azam, untuk kita cari iktibar ataupun ibrahnya daripada wabak ini. Baik, untuk hari ini, untuk topik pagi kita, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian yang disampaikan untuk membuka mata dan hati kita bersama, insya-Allah, Cik Azam.
Ya. Terima InsyaAllah. kasih Pian dan juga Azwan. Kembali insya-Allah. Nanti kita jumpa, ada rezeki panjang umur, murah rezeki, kita jumpa nanti di IKIM ya, Cik Azam. Ya, insya-Allah. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, itu dia yang berbahagia yang berusaha Encik Mat Asham Ahmad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik ataupun Syarak IKIM untuk perkongsian pencerahan berkaitan tajuk Ibrah daripada wabak hari ini. Ya betul. Terima kasih untuk anda yang terus saja setia mendengar dan juga menonton melalui Facebook IKIM FM. Terima kasih banyak dan juga komen-komen yang diberikan juga terima kasih. Dan kalau katakan anda terlepas apa-apa poin penting yang telah pun disentuh oleh Encik Asham tadi, anda boleh tonton kembali di Facebook IKIM FM. Okey. Ada sahabat kita yang berkongsikan karya ni, pantun, sajak, puisi saya tak pasti tapi panjang cerita coretannya tentang COVID-19 ataupun PKP juga ni. Antaranya, setiap hari bagaikan hari Minggu, terjaga si kecil riang, ibu bapa tertunggu, datangnya wabak, dunia terbelenggu, ekonomi terjejas, kesihatan terganggu. Pelbagai aktiviti yang dilakukan bila duduk di rumah berjam-jam, kemas masak basuh rutin harian, kasihanilah ibu yang tak duduk diam. Itu antara coretan sahabat kita, Cik Irwan Helmi ya. Helmi Irwan dari Sepang. Yang menghantarkan perkongsian, boleh rujuk di Facebook beliau lah. Dan saya difahamkan JKKN pun ada buat pertandingan untuk karya-karya kreatif macam ni, termasuklah buat pantun, ada bersilat, seni lah. Anda boleh rujuk media sosial JKKN kalau nak menang hadiah yang turut ditawarkan untuk sempena PKP kita ni. Ya betul. Okey, yang pastinya kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk hebahan dan kita akan bersama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk meneruskan lagi kempen musaadah COVID-19 kita.